Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada anak-anak semua. Oke, hari ini kita akan sambung perbincangan kita di masih lagi topik 5 yaitu gelombang. Subtopik 5.4 pembiasan gelombang. Oke, dalam topik ini kamu akan mempelajari beberapa perkara. Yang pertama, of course, definisi. Oke, definisi pembiasan gelombang, apa yang dikatakan dengan pembiasan gelombang. Kemudian kita akan lihat ciri-ciri. Oke, ciri-ciri pembiasan gelombang, apa yang berubah. Oke, frekuensi, laju, panjang gelombang, dan juga arah perambatannya macam mana selepas mengalami pembiasan gelombang. Kemudian kita akan lihat contoh-contoh ataupun fenomena-fenomena yang melibatkan gelombang air, gelombang cahaya, dan juga gelombang bunyi. Oke, dan juga pengiraan lah, of course. Oke, yang first kita akan lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan pembiasan gelombang. Oke, pembiasan gelombang, this one lah. Cikgu zoom dulu. Oke, so pembiasan gelombang ialah satu fenomena gelombang di mana arah perambatan gelombang berubah. Oke, apabila merambat dari satu medium ke medium yang lain. Perubahan, nah dia punya keyword di situ, perubahan arah perambatan gelombang apabila merambat dari satu medium ke medium yang lain. Maksudnya medium yang berlainan ketumpatan lah. So perubahan arah perambatan gelombang disebabkan oleh laju gelombang berubah apabila merambat dari satu medium ke medium yang berlainan ketumpatan lah. So pembengkokan itu ataupun perubahan arah itu disebabkan oleh lajunya berubah. Macam mana lajunya berubah nanti kita akan bincangkan. Selain daripada kenapa laju boleh berubah, of course lah disebabkan oleh ketumpatan. Laju itu dia ada kaitan dengan ketumpatan medium. Kamu ada belajar juga masa menengah rendah. So ini adalah contoh-contoh fenomena pembiasan yang seringkali kita lihatlah untuk cahaya. Kalau kamu lihat di situ, apabila satu laser dipancarkan, ke sebuah bongkah kaca, so kita akan lihat sinar cahayanya itu akan berubah arah perambatan ataupun mengalami pembengkokan. So gelombang cahaya terbias apabila merambat dari medium udara ke medium kaca. So dia melibatkan dua medium situ, medium udara ataupun kita kenali dia medium yang kurang tumpat, dan medium kaca yaitu medium yang lebih tumpat. Oke. So seterusnya, contoh yang kedua adalah gelombang air. Oke, gelombang air kita boleh lihat dari segi pergerakan air lah. Apabila merambat daripada kawasan dalam ke kawasan yang cetek, so disebabkan terdapat perubahan kedalaman, maka terdapat juga perubahan ketumpatan, di mana kawasan cetek ini mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi berbanding kawasan dalam. Jadi kita tahu di situ akan berlaku perubahan laju dan of course berlakulah pembiasan. Kemudian yang ketiga adalah gelombang bunyi. Oke, so sama juga disebabkan wujud. Oke, kalau air tadi kedalaman, nah ini wujudnya udara panas dan juga udara sejuk. Nah, udara panas ini kurang tumpat lah, manakala udara sejuk ini lebih tumpat. Oke. So apa yang berlaku dengan gelombang bunyi? Macam mana dia boleh dibiaskan? So gelombang bunyi merambat lebih laju dalam udara panas berbanding dalam udara sejuk. Kenapa dia boleh laju? So disebabkan pergerakan molekul udara lebih laju dalam udara panas. Ini kamu sudah belajar juga di keadaan jirim. Ada 3 keadaan jirim itu.
selalu contoh yang dibagi itu yang gas lah kan. Untuk keadaan gas, bila dipanaskan tuh, so kamu nampak molekul akan bergerak dari segi teori kinetik, jirim, oke. So molekul-molekul ataupun zarah-zarah itu akan bergerak pantas lah, oke. So that's why dalam udara sejuk, dalam udara panas, molekul-molekul udara akan bergerak lebih laju. So manakala sejuk, molekul udara bergerak slow. Jadi gelombang bunyi akan terbias apabila merambat antara dua lapisan udara tersebut. Oke. Begitu juga kalau kita lihat dari contoh di atas, di waktu siang gelombang bunyi terbias menjauhi permukaan bumi lah. Oleh sebab itu kita tidak dapat mendengar bunyi dari sumber gelombang yang jauh. Itu kenapa? Oke, sebab gelombang bunyi terbias menjauhi. Ya, nanti kita akan lihat. So, seterusnya, apakah yang akan terjadi? Ini ciri-ciri lah perembatan ataupun pembiasan gelombang. Oke, ini sangat penting. Apa yang akan jadi kepada 4 perkara ini? Frekuensi, panjang gelombang, laju, dan arah perambatan gelombang selepas berlakunya fenomena pembiasan. Oke, so yang pertama frekuensi. Frekuensi tidak berubah, maksudnya bila cahaya ataupun air ataupun bunyi merambat daripada satu kawasan ke satu kawasan, frekuensinya sama sebelum dan juga selepas. Oke, frekuensi sahaja yang tidak berubah. Manakala ketiga-tiga panjang gelombang lambda, oke, lajunya dan juga arahnya akan berubah. Arah ini confirm lah berubah sebab dia memang pembiasan ini dia perubahan arah perlambatan. Oke, so panjang gelombang dan juga lajunya akan berubah. So bagaimana dia berubah kita lihat sebagai contoh di sini, bongkah kaca. Oke, kita lihat di sini contoh ini cahaya lah. Kita ambil contoh cahaya sebab di atas tadi dia tunjukkan laser kan, gambar aja this one. Oke, kita lihat contoh cahaya. So selepas pembiasan gelombang cahaya lah, frekuensi gelombang tidak berubah, tetapi panjang gelombang, laju, dan arah perambatan gelombang berubah. So untuk case ini frekuensinya sama. Oke, selepas this one di sini, oke. Dan ini adalah selepas perambatan, dan sekali lagi dia dibiaskan. So ada 2 kali berlaku fenomena pembiasan di situ. Dari mana cahaya itu daripada udara dia menuju ke bongkah kaca, kemudian dia ke udara semula. So apa yang berubah? Yang 3 tadi. Oke, panjang gelombang. Ini kita boleh lihatlah panjang gelombangnya. Kita ukur daripada puncak ke puncak. So garis-garis ini dipanggil sebagai muka gelombang. Oke, ini adalah muka gelombang. Garis-garis tuh. Oke, manakala yang anak panah nih, ini yang kita panggil sebagai arah perambatan. Nah itu yang kita mau lihat tuh. Sebab itu yang berubah arahnya itu. Oke. So macam mana dia berubah nanti kita akan lihat dengan lebih detail. So begitu juga dengan laju. Oke. So di permukaan di medium udara, so cahaya itu bergerak ataupun gelombang itu bergerak cepat berbanding dengan dalam bongkah kaca nih, gelombang cahaya bergerak dengan perlahan. So again itu disebabkan oleh ketumpatan lah. Oke, disebabkan oleh ketumpatan. Maksudnya gelombang itu akan perlahan bila ketumpatannya tinggi. Oke, manakala gelombang itu akan bergerak dengan cepat dengan laju yang tinggi apabila berada pada medium yang berketumpatan rendah. Oke, next. Pembiasan gelombang air. Ini adalah contoh, kita akan tengoklah satu-satu
fenomena gelombang ataupun fenomena pembiasan gelombang. Yang pertama kita lihat dulu bagaimana pembiasan gelombang air. So, gelombang air ini kita boleh lihat apabila air melalui kawasan dalam ke kawasan cetek ataupun daripada kawasan cetek ke kawasan dalam. Oke. So, seperti yang kita tahu sebelum ini, rumus V sama dengan F lambda ataupun laju gelombang kita boleh tentukan dengan hasil darab frekuensi dengan panjang gelombang. Jadi kita boleh, disebabkan frekuensi adalah sama, jadi kita boleh jadikan F itu perkara rumus. Jadi jadilah F sama dengan V per lambda, dan F sama dengan V per lambda ini adalah pemalar. Apa maksud pemalar? Maksudnya nilainya itu sentiasa sama, tidak berubah. Sama ada di kawasan dalam. Kalau kamu bahagi V1 dengan lambda 1 ini, kemudian kamu bahagi V2 di kawasan cetek, bahagi dengan lambda 2, kamu akan dapat satu nilai yang sama. Kita panggil sebagai pemalar lah. Pemalar. Jadi bila sama kita boleh buat satu rumus yang baru lah. Oke. So dia datang daripada F1 sama dengan F2. Maksudnya frekuensi pada medium yang pertama sama dengan frekuensi pada gelombang pada medium yang kedua. Jadi maksudnya V1 bahagi dengan lambda 1, V1 bahagi dengan lambda 1 sama dengan V2 bahagi dengan lambda 2. Oke. So, seterusnya kita lihat di bawah. Dengan menggunakan perkataan bertambah, berkurang, berubah, dan tidak berubah, lengkapkan jadwal di bawah. So, untuk case yang pertama, kita tengok yang ini ya. Oke. Gelombang air merambat daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Nah, kita boleh rujuk gambar rajah di atas ini juga. Daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, so kita boleh tengoklah dua ini dengan keadaan panjang gelombang di situ. Jadi apa yang kita boleh lihat? Frekuensi of course tidak berubah. Panjang gelombang so berkurang. Artinya bila dia daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, panjang gelombangnya lambda tuh kalau kamu ukur daripada puncak ke puncak, so maksudnya berkuranglah bila daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Begitu juga dengan laju gelombang. Di kawasan cetek gelombang air tuh perlahan. Sebab itulah kamu boleh mandi-mandi di tepi pantai, sebab ya airnya tidaklah laju berbanding dengan di tengah laut sana. Oke. So arah perambatan gelombang of course lah berubah. So apa jadi pula apabila air merambat daripada kawasan cetek ke kawasan dalam? Kita boleh rujuk inilah sebelah kanan nih. Oke, sebelah kanan. Frekuensi tidak berubah, sama. Oke. So panjang gelombang, kalau tadi dia berkurang, sekarang dia akan bertambah daripada kawasan cetek ke kawasan dalam. Oke. So panjang gelombangnya akan bertambah. Begitu juga dengan hal lajunya akan bertambah. Maksudnya gelombang air ini bergerak laju di kawasan dalam dan arah perambatan gelombang berubah. Oke. So bagaimana dia dilukis? Ini yang paling penting. Bagaimana dia dilukis? Oke. So ini kamu kena hati-hatilah. Ini kebanyakan murid-murid ataupun pelajar-pelajar salah lukis. Oke. So sama dengan pembiasan yang kamu telah pelajari masa menengah rendah. Apa yang penting? Oke, gambar raja sinar. Untuk melukis gambar raja sinar ini, pertama sekali kamu kena identify, kenal pasti di mana garis normal. Ini garis normal mesti dilukis duluan, garis normal. Sebelum kamu, contoh lah yang sebelah sini nih belum dilukiskan, sebelah luar sahaja. Sebelum berlaku pembiasan sahaja yang dia lukis. So macam mana kamu macam mana kamu mau lukis dia? So of course yang pertama sekali kamu kena lukis
garis normal itu garis putus-putus, di mana garis putus-putus itu ataupun garis normal itu sentiasa berserenjang dengan sempadan. Oke, ini sempadan. Sempadan medium lah, border. Dia mesti sentiasa berserenjang 90 derajat. Nah, barulah kamu boleh lukis dia punya. Nah, ini kita panggil sebagai gelombang 7. Gelombang 7. Nah, ini gelombang biasan lah. Oke, gelombang biasan. Jadi sebelum kamu lukis dia punya gelombang biasan, nah ini kita panggil sebagai muka gelombang. Nah, muka gelombang ini yang kamu nampak daripada atas lah, garis-garis itu kan kalau air kamu nampak dia punya corak garis lurus, nah itu muka gelombang. Oke, so yang pertama yang mesti kamu kena lukis dulu adalah normal line. Nah, kedua barulah kamu lukis gelombang biasan, arahnya itu, arah perombatannya. Oke. Dan yang ketiga barulah kamu lukis muka gelombang. Oke. So macam mana kita mau lukis? Sudah kita lukis normal line, macam mana kita mau lukis gelombang biasa nih? Macam mana kita mau tahu arahnya nih ke sini? Kenapa tidak ke sana? So itu kamu kena rujuk balik yang atas lah. Oke, ketumpatan. Oke. Ketumpatan kita kena lihat dari segi ketumpatan kawasan dalam ke kawasan cetek, dan apabila kita melihat kepada ketumpatan, of course kita kena ingatlah dia punya laju. Oke. So apa jadi? Ini adalah normal line. Apa yang berlaku? So arah gelombang air itu akan terbias mendekati garis normal. Apa yang dimaksudkan dengan mendekati? Mendekati bermaksud sudut lah. Oke, sudutnya di sini garis sudut tuh diukur daripada kalau ini sudut 7 dipanggil, oke, I sudut 7. Nah ini dipanggil sudut biasan lah, R sama dengan pantulan. Oke, sebab pantulan tuh reflection dalam bahasa Inggris, so R diambil. Pembiasan ini refraction, so R juga. Oke, so sama. Jadi I dengan R tuh kalau kamu perasan di sini R-nya itu lebih kecil lah. Oke, R ataupun kita start dengan I is greater than, lebih besar daripada R. Maksudnya dia mendekati, semakin rapat dengan garis normal. Sini dia jauh, oke, tapi apabila dia masuk ke kawasan cetek dia semakin mendekati garis normal. Nah, barulah kamu lukis dia punya anak panah itu ataupun arah perambatan gelombang. Oke, gelombang untuk gelombang biasan, dan diikuti dengan muka gelombang. So muka gelombang nih hati-hati juga kamu kena boleh beza ini. Oke, panjang gelombang dia punya jarak lambda tuh. Nah, lambdanya pun berubah lah, of course berubah. Di kawasan cetek dia semakin kecil, berkurang. Jadi dia muka gelombangnya semakin rapat. Itu apabila dia merambat daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. So apa pula jadi apabila dia merambat daripada kawasan cetek ke kawasan dalam? So sebaliknya lah. Oke, of course pertama kita lukis dia punya garis normal. Garis normal terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua kita lukis dia punya gelombang biasan. Nih. Oke. Nah, dia menjauhi. Macam mana kita mau lukis? So of course dia mesti menjauhi. Ya, ini kita punya I. Nah, ini kita punya R. Sudut biasan, sudut 7 dan juga sudut biasan. Nah, dia mesti menjauhi. Maksudnya I itu smaller lah, lebih kecil daripada R. Mesti nampak perbezaan. Jangan lukis tuh macam lurus sampai pemeriksa tidak boleh beza. So pastikan kamu lukis itu boleh nampak perbezaan lah sudut.
Sudah lukis kedua, barulah kita lukis yang ketiga, muka gelombang. So muka gelombang pun hati-hati apabila dia merambat daripada kawasan CT ke kawasan dalam, maksudnya gelombang itu semakin laju, oke? Ataupun ke kawasan yang kurang tumpat, dia akan semakin laju. Jadi panjang gelombangnya bertambah. Oke, so arah perambatan gelombang terbias menjauhi garis normal. Boleh. Senangkan. Oke, seterusnya apa jadi apabila gelombang air? Oke, apa pula jadi kalau gelombang air itu merambat ataupun dia melalui satu halangan yang berbentuk cembung dan juga cekung. So, beginilah dia punya rupa. Untuk gelombang air, bila dia melalui blok kaca berbentuk cembung, dia akan menumpulah. Macam mana mau lukis? So, ikut sahaja permukaan yang bersentuhan. First bersentuh dengan dia tuh dia akan melengkung. So, dia akan melengkung. Oke. So, panjang gelombang sama. Sebab di sini air, di sini pun air. So, sama panjang gelombang. Sebaliknya apabila dia melalui satu halangan yang berbentuk cekung, maka dia akan mencapah. Ini mencapah lah, tersebar. Mencapah ini dia macam mencapah lah, tersebar. So sama juga, macam mana mau tahu? So ikut first contact nih, permukaan yang pertama nih. So dia akan ikut begitu dengan panjang gelombang sama dengan yang asal. Ternyata garis ini sekali lagi ini adalah muka gelombang. Arahnya mestilah sentiasa 90 darjah dengan muka gelombang. Arah itu yang penting. Oke, sama dengan di atas ini arah itu. Nah, arahnya ini sentiasa 90 darjah pula dengan muka gelombang. Oke. So kita lihat pula pembiasan gelombang cahaya. Tadi gelombang air, sekarang gelombang cahaya. So, gelombang cahaya, macam mana mau melukis dia punya gambar raja sinar. Ini kita panggil gambar raja sinar. Oke. So, cahaya itu bergerak daripada udara. Kalau medium kurang tumpat, kita ambil contoh udara lah. Ke air. Contoh. Ataupun kaca. Ya, saya ambil contoh air. Jadi apa yang kita lihat, udara kurang tumpat, manakala air lebih tumpat, jadi laju dia berkurang dan dia akan terbias mendekati garis normal. So mendekati means sudut. Oke. Menjadi kecil. Dia akan semakin rapat dengan garis normal. So sama juga again. Yang pertama garis normal dilukis, yang kedua dia punya sinar 7 lah. Untuk cahaya kita panggil sinar ataupun gelombang cahaya 7 mendekati garis normal. Oke. Nah, kalau dia suruh lukis muka gelombang, so kamu kena lukislah sama macam di atas tadi, garisan begitu. So di sini dia semakin rapat. Oke. So dia mesti 90 darjah kalau dia minta. Nah, itu yang ketiga. So sama juga apabila dia merambat daripada kawasan yang lebih tumpat ke kawasan yang kurang tumpat. Oke, contoh daripada air ke udara. Oke. Nah, terbalik. So dia akan terbias menjauhi garis normal. So sudut, ingatlah sudut kita ukur daripada sinar itu ke garis normal, bukan ke permukaan, jangan terbalik. So dia akan menjauhi garis normal. Kalau kita lihat di situ, sudut 7 lebih kecil daripada sudut biasa. So ini sudut 7 lebih besar daripada sudut biasa. Itu untuk gelombang cahaya. Kita lihat pula gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini tidak banyak lah. Oke, diambil 2 contoh sahaja.
ada lagi di bawah, sorry. Oke. So apabila gas karbon dioksida lebih tumpat daripada udara, so apabila bunyi ya merambat daripada ke kawasan yang lebih tumpat, so apa yang akan jadi, dia akan menumpuh. Oke, dia akan menumpuh. Tapi apabila bunyi dia melalui ataupun merambat ke kawasan kurang tumpat seperti gas helium, oke, so dia akan mencapah. So coraknya itu beginilah, oke, mudah saja. So apa jadi pula dengan pada waktu malam? Di atas tadi itu pada waktu siang. Apa jadi pula dengan gelombang bunyi pada waktu malam? Kenapa kita mudah mendengar pada waktu malam? Kadang bunyi cengkerik pun kita boleh dengar dengan jelas, bunyi katak pun kita boleh dengar. Kenapa siang tidak bunyi kah? Siang di orang pun bunyi, tapi kita mungkin disebabkan oleh sifat bunyi itu terbias menjauhi permukaan bumi. Tapi pada waktu malam, di waktu malam gelombang bunyi terbias mendekati permukaan bumi. Oleh itu kita dapat mendengar bunyi dari sumber gelombang yang jauh. Oke, maksud jauh di situ tuh in terms of kalau siang tidak boleh dengar, tapi bila malam boleh dengar. Yang pula jauh tuh di Amerika sana memang siang ke malam kita tidak boleh dengar lah. Maksudnya jarak yang tertentu lah. Oke. Jadi dia terbias mendekati garis normal. Itulah. Oke, yang garis-garis itu macam yang cikgu kata tadi itu adalah muka gelombang, arah perambatannya yang cikgu baru lukis tadi. Senang kan? Oke. So ini adalah pengiraan. Pengiraan ini saya rasa nanti kita akan bincang pada kelas yang lain lah. Oke. So itu saja untuk pembiasan gelombang. Thank you very much kerana sudi mendengar. Cikgu harap kamu boleh faham lah. Oke. Thank you kelas.